Terima kasih Datuk Pengerusi. Tapping ah. Terima kasih Datuk Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhnya saya harus bersetuju dengan tuaran lah. Sabah ini selalu dianaktirikan. Mudah-mudahan Kinabatangan yang sudah menyatakan bahwa 23 projek PAN Borneo akan dimulakan tahun depan menjadi kenyataan lah. Jangan dijanji selalu tidak dipenuhi. Saya mulakan ucapan perbahasan saya dengan butiran 050. Ketua, saya tidak pernah berjanji. Saya bukan macam pemimpin mereka suka berjanji. Saya kata, saya kota. Mudah-mudahan. Tapi malangnya jalan Tawau Kelabakan, Sapuluh tidak ada dalam PAN Borneo. Malangnya itulah. Saya mulakan ucapan perbahasan saya. Bahas ya lah. Dengan butiran 050-900 penyelenggaraan jalan Persekutuan Sabah Sarawak wilayah Persekutuan Labuan. Datuk Pengerusi, dalam laporan Ketua Audit Negara 2018 siri 2 yang telah dikeluarkan April lalu, ada dilaporkan berkenaan kelemahan pengurusan projek penyelenggaraan jalan raya berturap di negeri Sabah. Mengikut indeks keadaan jalan raya atau Road Condition Index, sebanyak 55.3% daripada jalan berturap negeri Sabah berada di bawah skala 3 dan skala 4. Skala 3 adalah sederhana, skala 4 adalah teruk. Indeks tersebut membuktikan bahawa jalan berturap di negeri Sabah memerlukan perhatian yang lebih daripada aspek penyelenggaraan berkala, khususnya jalan-jalan di Parlimen Kalabakan yang turut merangkumi jalan penghubung di Tawau. Berkenaan hal ini, saya minta Menteri jelaskan. Pertama, apakah sebenarnya cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh pihak Kementerian Kerja Raya Persekutuan dalam soal pengurusan dan pengendalian projek kerja-kerja penyelenggaraan jalan berturap di Sabah? Kedua, adakah Kementerian telah mengambil inisiatif untuk mendapatkan kajian atau maklum balas daripada JKR Negeri Sabah berkenaan kelemahan pengurusan kerja-kerja penyelenggaraan jalan berturap negeri Sabah seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2018 tersebut? Jika tidak, apakah usaha terancang Kementerian bagi memastikan segala aspek pelaksanaan dalam kerja-kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan negeri di Sabah dapat diberi perhatian seimbang oleh KKR, biarpun hal ehwal jalan negeri Sabah merupakan tanggungjawab JKR Sabah. Ketiga, apakah pemantauan projek atau works monitoring yang akan diberi pembaruan serta penambahbaikan bagi memastikan aspek-aspek seperti pengurusan bajet dan penjadualan projek dapat dikendalikan dengan lebih terurus bagi mengelakkan daripada berlakunya kelewatan dan penangguhan kerja-kerja penyelenggaraan jalan berturap, khususnya di Parlimen Kalabakan. Keempat, dengan adanya pemisahan skup tanggungjawab antara KKR dan JKR Negeri Sabah dalam hal ehwal jalan persekutuan, bagaimana KKR dapat menjamin setiap pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan jalan persekutuan benar-benar diuruskan mengikut piawaian, perancangan dan bajet asal oleh KKR Persekutuan? Kelima, berapakah anggaran peruntukan yang akan diususkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan-jalan berturap di Kalabakan dan Tawau yang tertangguh sehingga hari ini? Dan bilakah kerja-kerja penyelenggaraan akan dimulakan semula? Tuan Yang Dipertua, Tuan Pengerusi, Datuk Pengerusi, selanjutnya saya ingin menyentuh butiran 08230, pembinaan jembatan, butiran 08260, naik taraf dan memulihkan jalan, dan butiran 08270, memulihkan jalan. Untuk pengetahuan yang berhormat Menteri, jambatan adalah penghubung logistik yang sangat penting untuk penduduk-penduduk kampung untuk bergerak, lebih-lebih lagi bagi anak-anak dan cikgu-cikgu sekolah. Saya menyambut baik kenaikan berganda bagi peruntukan untuk butiran ini. Dan saya minta yang berhormat Menteri perincikan. Pertama, apakah kelainan dari aspek bahan binaan serta teknologi binaan yang digunakan pakai dalam setiap kerja-kerja pembinaan jembatan di kawasan-kawasan di Sabah bagi menjadikan setiap jembatan yang akan dibina pada tahun 2021 bersifat stabil dan selamat untuk semua jenis kendaraan termasuk yang berbasikal. Kedua, apakah bentuk koordinasi pengurusan projek pembinaan jembatan antara KKR dengan JKR Sabah dalam mengenal pasti jembatan-jembatan usang serta jembatan-jembatan rosak yang boleh dilaksanakan kerja pembinaan semula, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar? Ketiga, adakah
adakah projek pembinaan jambatan yang akan diperuntukkan Municipal Budiran ini akan merangkumi pembinaan jambatan dua lorong atau two lane bridge bagi memudahkan pergerakan pergi dan balik orang-orang kampung, khususnya yang berkereta dan motosikal. Yang berhormat minta rumuskan, Yang berhormat. Ketiga, daripada 25 parlimen di Sabah, berapakah parlimen yang akan difokuskan untuk peruntukan menaik taraf jalan dan apakah faktor-faktor fisikal yang akan dinilai bagi tujuan tersebut? Keempat, adakah kementerian berhasrat untuk menaik taraf jalan-jalan yang sedia ada di kawasan-kawasan perindustrian di Sabah bagi mewujudkan dedicated routes atau laluan khas untuk pergerakan lori-lori besar yang selama ini menjadi punca kepada kerosakan jalan awam? Jika iya, saya minta Menteri nyatakan kawasan-kawasan yang terlibat dan anggaran kos bagi setiap satu kerja menaik taraf. Saya juga ingin menyentuh satu projek besar di Kalabakan. Kalau boleh, Menteri mempertimbangkan dengan serius terhadap pembinaan kompleks CIQS Serudung, Sembilan Garis, Lebuh Raya 40 km dan perumahan kerajaan. Projek ini boleh dianggap katalis dalam usaha kerajaan untuk menjayakan pembangunan seimbang antara wilayah di Malaysia. Penyambungan jaringan jalan raya antara wilayah-wilayah Sabah, Sarawak dan Kalimantan yang mempunyai penduduk lebih kurang 25 juta jiwa sesungguhnya dapat mewujudkan perekonomian yang baik. Terima kasih. Terima kasih, Yang berhormat Kalabakan.